back. You guys result 60 and above. 60 and above. Siapa tu? Okay. Atas 60 saya target. Dan kalau bolehnya saya nak insyaAllah saya cuba lah result semua kebanyakan ataupun 80% of you guys dapat 80 and above. InsyaAllah, amin. Okay. But remember, result is not what important. The most important part is your effort. And sebab awak ada kat sini, you guys have done your part, you guys ada effort. And tak terkejut lah. Bukan takat 80%. 100% pun dapat. Amin. Okay, sebab usaha, result ataupun keputusan tidak akan mengecewakan usaha. Alright, so kita masukkan pada silibus kita hari ini. Bab 4, kita ada haba. Yang pertama sekali tuan-tuan kita akan belajar 4.1 berkenaan dengan keseimbangan terma. Apakah itu keseimbangan terma? Kita recap balik. Dah 3 minggu dah saya ajar, tapi sebab ada baru kita one step back. Keseimbangan terma. Maksudnya apa? No heat transfer ataupun net heat flow is zero. Pemindahan haba bersih ialah sifar. Okay, suhu sama. Kalau ulang benda tu banyak kali pun pening juga. Jadi kita sampaikan dalam bahasa yang biasa. Saya ceritakan dia macam ni ya. Awak sejuk. Bila awak sejuk awak buat apa? Kalau awak sejuk menggigil awak buat apa? Oh sejuk menggigil, redha aja buat apa? Awak akan mandi air panas. Benar lagi, tarik selimut lagi. Awak akan pegang tangan si dia, betul? Awak akan pegang tangan si dia. Awak akan rasa apa? Awak sejuk, tangan si dia panas awak akan rasa panas, dia akan rasa sejuk. Betul. Rasa berdosa. Hai, semua dah tingkatan 4 tahun 2021 masya-Allah. Tangan mak kita bukan tangan orang lain. Come on, grow up sikit. Tangan si dia haram. Memang orang tak pegang tangan mak orang. Saya kalau segi memang saya pegang tangan mak saya. Saya mak saya tak tahu orang saya mak awak ke tak. Okey, awak tengok saya mak saya sudah. Awak saya mak awak sudah. Jangan mak saya. Tak boleh. Okey. Saya pegang tangan mak saya akan rasa sejuk, saya akan rasa panas. Lama kelamaan kami punya tangan akan ada suhu yang sama ke suhu yang lain guys? Yang sama betul. Inilah keseimbangan terma apabila suhu sama. Okay. Haba dipindahkan daripada panas ke sejuk. Mesti panas ke sejuk. Sebab panas ada tenaga haba yang banyak, sejuk ada tenaga haba yang sikit. Daripada banyak pergi ke sikit. Okay. Satu lagi contoh. Okey lah fine. Sir, saya tak ada tangan mak saya. Saya duduk kat asrama sir. Okay fine. Apa yang kita boleh buat lagi? Contoh awak pegang pipi sendiri. Pegang pipi sendiri. Jangan pegang pipi member. Pegang pipi sendiri rasa apa? Rasa comel. Jangan. Aduh. Risau rasa puji sendiri. Bila awak pegang pipi sendiri, awak rasa panas. Tangan kalau awak panas, awak pegang pipi awak akan rasa panas, tangan awak akan rasa sejuk. Lama kelamaan pipi dengan tangan akan ada suhu yang sama. Itulah keseimbangan terma. Understand? Okay. Baik. Haba akan dipindahkan always daripada panas pergi ke sejuk. Nenek. Contoh, kalau suhu dia ialah 60, suhu yang ini, yang sejuk ialah 20. Haba akan pergi ke kanan ke, pergi ke kiri ke, pergi naik atas. Pergi ke kanan, very good. Dia pergi ke kanan. Pam. Sampailah at one point, diorang ada suhu yang sama. Kalau dalam situasi ideal, tanpa ada haba yang terbebas ke alam persekitaran, dia akan dapat suhu yang tengah-tengah ke suhu lagi panas ke suhu lagi sejuk. Dia akan dapat suhu yang tengah-tengah. Very good. Apakah suhu tengah-tengah ni? Saya tak nak ajar matematik, semua dah belajar mean, median, mode, apa semua tu. Kirakan dia punya titik tengah dia. Ni dah 5 pun dah belajar dah. Boy, titik tengah dia berapa? 60 tambah 2, 60 tambah 20, 80 bahagi 2, 40. Kita akan dapat suhu. Last kali, kiri dengan kanan ini sama. Inilah kondisi di mana kita panggil dia sebagai keseimbangan terma. Kalau tadi haba dipindahkan daripada kiri ke kanan, sekarang ini, ada tak haba pindah daripada kiri kanan ataupun kanan kiri? Tak ada. Kanan ke kiri, kiri dengan kanan, tak ada. Dia ada tapi same rate. Jadi ini ialah pemindahan haba, net heat transfer ialah zero. Okay. Delta ni, segitiga ni bukan Illuminati tau. Saya tak ajar awak Illuminati ke apa. Ini segitiga ialah difference. Delta. Delta means difference in heat. H adalah heat. Ialah kosong. Okay. So, saya akan tuliskan definisi dia. Keseimbangan terma ialah kondisi di mana pemindahan. Jap. I want to take my pen. Pemindahan haba bersih ialah sifat. Siapa enggak bisa Melayu sini? Damia Arafat. Belajar bahasa Inggeris kat sekolah? Belajar Okeylah, saya translate lah bahasa Inggeris. Net heat transfer ni adalah net bersih, net. Okay, heat transfer is zero. Okay, kita belajar bahasa Inggeris semua. Anak-anak sekalian, jom. Net heat transfer is zero.
Okay. Erti kata lain, kedua-dua mempunyai tenaga terma yang sama. Nilai tenaga terma yang sama. Okay, baik. Kalau tadi situasi saya ceritakan, saya pegang tangan mak saya. Okay, bila saya berjauhan dengan mak saya tak pegang tangan dia, saya pegang pipi saya sendiri. Itulah situasi yang pertama. Dan alhamdulillah, hari ini saya dah ada girlfriend saya. Saya suka kaitkan girlfriend saya dengan topik haba ni. Macam mana tau nak kaitkan? Bagus, saya diperkenalkan dengan seorang insan yang suka masak. Lelaki ni, dia suka someone yang suka masak lah. Sebab my father pernah beritahu saya, the key to someone's heart, the key to the man's heart is through his stomach. The key to someone man's heart, stomach. Jadi girlfriend saya, dia akan buat apa tau? Dia akan masak. Dia akan masak. Imaginary girlfriend. Hello Agus. Tolong. Okay, settle. Baik. Saya tak main. Lepas ni ada macam-macam sangat. Siap bang. Okay. Girlfriend saya, dia akan masak. Dia suka masak Maggi tau. Dalam ni ada air. Maggi masak pakai air dah dulu nak bagi dia kembang, betul. Dan dia masak pakai apa Korang pernah masak Maggi tak? Risau aku. Water heater. Pakai periuk. Pakai arang. Betul. Betul tahun 1980 ni. Pakai apa? Pakai kayu api. Ya, terima kasih pakai api. Risau aku. Dia orang semua ni tak boleh buat calon ni. Masak pakai api. Okay. Bila girlfriend saya masak pakai api, saya akan tengok dia masak. So, dia akan tanya, abang kenapa tengok? Saya masak. Saya akan cakap, you tahu tak sebenarnya haba dipindahkan daripada api ke kuali ke api? Bagus. Girlfriend saya pandai. Dia akan jawab api ke kuali. Very good. Dia akan pindah api ke kuali sebab api panas pergi ke kuali sejuk. Saya akan cakap, you, inilah nama dia. Pemindahan haba jenis konduksi. Yes. Ini adalah pemindahan haba jenis konduksi. Haba, saya lupa nak abang. Haba boleh dipindahkan dalam berapa cara? Dengan berapa cara? Tembak lagi. Dengan li. Okay, dengan 3. Very good. Yang pertama, you tahu tak haba dipindahkan daripada api pergi ke air? Ini nama dia konduksi. Okay. Oh, ya ke? Mesti dia sambung dengan masak. And then, you tahu tak apa yang jadi dalam air ni? Bila dipanaskan, air tu, dia akan panas dekat bawah saja ke dia akan panas dekat atas sekali? Dia akan panas atas bawah serentak. Macam mana dia boleh berlaku? Apabila yang bawah dipanaskan, bawah ni panas. Bila yang panas ni, dia akan bertambah tenaga kinetik. Kinetik ni apa? Kinetik adalah pergerakan. Objek yang panas akan bergerak dengan lebih laju. Siti Hajar binti Helmi. Objek yang panas akan bergerak dengan lebih laju. Okay. Bila yang panas bergerak dengan lebih laju, yang panas akan bergerak naik atas. Atas sekarang ni, babe. Sejuk ke panas? Atas sejuk ke panas? Sebelum ni. Sejuk betul? Atas adalah sejuk. Yang sejuk dia malas nak gerak. Yang sejuk turun bawah. Yes. Maka tuan-tuan perempuan, ada pergerakan yang panas naik atas, yang sejuk turun bawah. Ini namanya pergerakan pemindahan haba jenis perolakan. This is number 2. In English, we call this as convection. Convection. Okay. Apabila girlfriend saya masak, saya suka buat apa? Saya suka annoy dengan dia. Saya akan diri kat sini, lepas tu saya buat apa? Saya letak tangan. Okay. Lepas ni kalau kau tak ada girlfriend tak apa, mak kau masak. Okay, bila mak kau masak, kau letak tangan. Mak tanya, Pal? Mak, saya tengah belajar fizik, Mak. Oh, kenapa? Tangan saya rasa panas, Mak. Wow. Habis tu, Mak nak buat apa? Gelabah. Tak, Mak. Haba daripada api dipindahkan ke tangan saya, Mak. Ini nama dia pemindahan haba jenis radiation. Mantap. Ini pemindahan haba jenis radiation. These are the most typical heat transfer. Yes. Radiation. Okay. Automatic, mak sayang. Korang ni masalahnya, korang tahu tak sebab mak korang tak sayang korang? Sorry lah, deep sikit. Aku tahu muka-muka ni, mak korang sayang. Tahu kenapa? Sebab korang bila belajar, mak korang tak nampak korang belajar. Korang dah tahu benda tu. Mak saya dulu tak sayang saya. Serius saya, mak saya ni kira anak buangan. Saya tidur tepi bas. Tapi bila saya tahu satu hari, satu teknik, saya telah unlock satu teknik, iaitu bila kita belajar, mak kita kena tengok. Mak kita kena tahu kita tengah belajar. Jadi, saya satu hari tu saya belajar fizik, saya belajar ada api ni, saya pergi macam tu, mak ini adalah radiasi automatik, lepas tu saya jadi anak kesayangan. Korang pergi try. Sekali sudah, jangan 2-3 kali. Mak, itu bukan jadi anak kesayangan. Itu jadi anak buangan. Nanti simbah nanti kan. Okey. Baik, so ini adalah 3 jenis pemindahan haba.
Oleh Nur Hidayah, Raja Siti Nur Hidayah binti Zulkifli. We got. Tuan-tuan dan puan, this is the first concept that we need to know. Okay. The first concept that we need to know, and I can say one of the biggest law in thermodynamics. Ini dipanggil sebagai zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Hukum termodinamik sifar. Ini yang pertama sekali. Dalam fizik, guys, this is among one of the strongest law, iaitu pemindahan haba. Haba mesti pindah daripada panas pergi ke sejuk. Everything. Okay, rumah awak panas, awak buat apa? Rumah awak panas, awak buat apa? Buka baju. Jangan, itu ikut korang lah. Korang buka tingkap, betul? Buka tingkap. Buka kipas, buka aircon. Untuk apa? Okay, buka tingkap. Bila kita buka tingkap, rumah panas. Haba daripada rumah akan keluar. Angin akan masuk. Lama-kelamaan, haba rumah kita akan jadi sejuk dan dia orang akan ada suhu yang sama. Kalau rumah panas lepas ni, buka tingkap, mak, keseimbangan terma. Steady. Panas. Insyirah Sumayyah. Mama panas lah. Sabar, mak. Ting-ting. Aircon, mak. Keseimbangan terma. Panas naik atas. Udara sekarang kat bawah panas, mak. Udara aircon sejuk. Sejuk turun bawah. Ini nama dia perolakan. Saya jamin tuan-tuan dan puan, semua 300 student dalam ni semua akan jadi anak kesayangan mak ayah. Bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Mantap. Tuan-tuan, boleh saya padam? Boleh saya padam? Saya tak nak bagi awak tengok girlfriend saya lama-lama. Saya tak boleh? Okey. Nah. Tolong jangan rekam. Okay. Point number 2, ladies and gentlemen. We are going to learn a quantity. In physics, in heat of physics, what we call as specific heat capacity. Nah, point number 2, 4.2, kita akan belajar berkenaan dengan specific capacity dan muatan haba tentu. Dalam bahasa Inggeris adalah specific heat capacity. C. Okay. Saya bagi tahu definisi dia. Definisi dia adalah the amount of heat required to increase 1 kg of substance by 1 degree Celsius. Dalam bahasa Melayu, jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Masya Allah. Pening bukan? Barang memang jadi. Tapi semua student saya telah mudahkan untuk dapat 2 markah percuma dalam paper tu. Bila dia tanya, apakah definisi muatan haba tentu? Yang ni, dengar dia akan keluar dalam exam awak bulan 8 ni ataupun bulan 9 ni. Midterm ataupun third exam awak ataupun second exam awak kat sekolah. Mesti. Percayalah. Dia akan tanya, apakah definisi muatan haba tentu? Time tu, awak ingatlah muka ni. Ingatlah hidung ni. Apa saya nak bagi tahu kat awak? Definisi dia ada daripada perkataan ini sendiri. Ya, itu. Korang jangan lukis hidung aku pula. Korang lukis apa maksud dia. Korang ajar semua orang. Aku just bagi dia punya analogi je. Aduh. Specific. Specific. Maksudnya, Nur Natasha, Irwan, you are my one and only. Ya Allah. One and only. Okay. Kita kalau nak text, I sayang. I sayang. Sayang siapa? Tak spesifik betul. I sayang dekat you. Dia tulis, I sayang dekat you seorang je. Dia akan reply apa? Laki semua sama. Tak. Angkat tulis iklan lah. I sayang dekat you seorang. You maksudnya spesifik. Kalau kita tak mau nampak, kita laki kena pandai. Kita yang tulis I sayang dekat you. I sayang dekat specifically you. Spesifik dekat you seorang. Boy. Macam wow. Heat ialah haba, tuan-tuan. Heat ialah haba. Capa, saya suka sampaikan, capa ni dia macam capai tau. Dia macam capai. Okey. Siti, dululah, waktu zaman saya, Datuk Siti Nurhaliza, okey. Adalah antara penyanyi yang pertama atau utama, yang pertama di Malaysia. Jadi dia adalah pertama. Siti, satu Siti. Satu Siti. Okay, now you have done the definition. Awak dah siap definisi dia. Tinggal kita nak susun puzzle dia satu per satu. Babe, ini adalah 2 markah percuma yang awak tak boleh order kat mana-mana. Awak order kat eBay tak ada, awak order kat Shopee tak ada. Awak hanya order kat sekarang ni. Okey, tak banyak dah. Jauh dekat yang dekat main rapat. Kita akan susunkan, kita nak dapat 2 markah. Ladies and gentlemen, kita letakkan bahasa dia 3, 2, 1. Jumlah haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan. Okey. Diperlukan, saya malas nak nampak cantik sikit. Untuk meningkat suhu, untuk meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Untuk tingkat suhu sebanyak 1 darjah Celsius. And believe me, ladies and gentlemen, if you understand this one, you can write your own sentence, you will get the full mark for yourself. In English, okay. Awak boleh translate sendiri kalau saya nak translatekan kat sini, dah jadi karangan dah tuan-tuan dah jadi fizik dah. Saya dah editingkan karangan.
Saya karangan waktu SPM saya hafal je. Cheers. Saya serius ingat lagi, saya hafal di karangan dulu kita orang ada section A tu dia ada bagi 5 soalan pilihan kot. Saya ada hafal sebab ada cikgu saya cakap, member saya cakap, memang time tu konspirasi gila. Semua sekolah cakap, sekolah kat Penang cakap, karangan jenis cerita akan keluar. Cerita dia, anda adalah seorang pelajar ingin masuk ke universiti, kemudian perjalanan itu amat sukar. Dan tapi anda berjaya mendaftar ke universiti tersebut. Macam itulah cerita dia. Dan tu lah 2011. Saya hafal guys. Saya hafal satu persatu. Saya biasalah guys. Di pagi hari yang hening, saya membuka kelopak mata. Saya tak ingatlah. Dan saya mencapai berus gigi dan menggosok gigi sehingga menjadi putih. Bagai apa anda tak ingat. Saya keluar ke rumah ketika itu. Dengan sekelip mata, langit menjadi gelap. Apa tahu? Saya pun terus mempercepatkan langkah ke Menara Gading. Universiti mesti Menara Gading. Kalau betul Menara Gading tinggal bawah. Tiba-tiba ada kelopak air di bawah. Saya terpijak, kasut saya kotor. Saya apalah. Malang tidak berbau. Siapa betul-betul? SPM tak keluar. Saya kena scam. Examiner datang tepuk saya. Kamera. Saya tengok yang sudah. Dan ajar saya dapat A-. Cheers. Saya dah hafal betul. Menggekar tulis ni. Apalah, halal. Alright. Jom. Ini adalah muatan haba tentu. Boleh awak fahamkan dia punya maksud dia, awak boleh tuliskan perkataan dia, awak dah settle. Okey. Muatan haba tentu ni maksudnya apa? Maksudnya ketahanan sesuatu benda untuk menahan haba. Okay. Ketahanan satu benda untuk menahan haba. Lain benda ada lain ketahanan terhadap haba. Contoh, ais dengan besi. Yang mana lagi cepat cair? Ais ke besi? Ais cepat cair. Sebab ais tak tahan panas. Dia cepat cair. Ini kita katakan sebagai muatan haba tentu ais rendah. Muatan haba tentu besi tinggi ke rendah? Tinggi. Dia punya ketahanan dia tinggi. So, kalau kita comparekan satu blok ais dan satu blok besi, okay, both are 1 kg, both are 1 kg. This is ice, baby. This is metal. Muatan haba tentu C ada nombor dia. Nombor untuk ais contoh dia adalah 4200 joule per kg per negatif 1. Muatan haba tentu untuk ini ialah 500,000 joule per kg per negatif 1. Okey. Mana dapat nombor ni sir? Nombor ni bila kita buat eksperimen kita akan dapat nombor. Dalam exam mereka akan bagi terus. Okey, apa maksud nombor ni? Apa maksud nombor ni? Okay. Ni adalah muatan haba tentu Ni adalah muatan haba tentu. Okay. How do we read this? Okay, kita akan baca perlahan-perlahan. Macam nak baca jawi Baca dari kiri, semua letakkan pensel. Bacakan nombor dia. 4200 joule stok. Haba diperlukan untuk meningkatkan 1 kg ais stok sebanyak 1 darjah Celsius. Dia sama je dengan benda ini. Okay. Jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg bahan tukarkan menjadi ais. Sebanyak 1 darjah Celsius. Settle dah. Kalau soalan keluar, kalau soalan nak twist sikit, huraikan, terangkan maksud muatan haba tentu ais. Okay, awak jangan jawab macam ni. Awak jawab macam ni. Sebanyak 4200 joule tenaga haba diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg ais sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, mantap. Terbaik. Boleh tak kita nak baca yang ni pula? Boleh Kita nak baca mula daripada kanan kan? Aku pun nanti baca daripada kiri boleh. Baca kiri. Let's go. 3, 2, 1. Sebanyak 5,000 joule haba diperlukan untuk meningkatkan 1 kg apa? Logam, metal. Sebanyak 1 darjah Celsius. Ni kalau korang tak hati nak baca 4,200 dengan 500,000 ni, aku hantar balik darjah 1 Amboi. Saya kalau objek tu cepat panas tapi lambat sejuk, Wan Amnah Nabiha, cepat panas lambat sejuk. Tadi objek dia sama ada cepat panas cepat sejuk ataupun lambat panas lambat sejuk. Dua tu je. Dia punya nombor dia maintain. Okey. Apa maksud perkara ini? Perkara ini bermaksud andai kata saya ambil air, saya ambil logam 1 kg 1 kg, saya panaskan dengan api sebanyak 200,000 joule api. Saya panaskan sebanyak 200,000 joule api.
Bakar dia. Agak-agak korang. Siapa yang cair? Ais ke? Tuan yang rakam? Ais ke? Logam? Ais akan cairkan. Dia cair berapa banyak suhu, berapa peningkatan suhu ais tersebut. Inilah kita akan guna matematik sikit. Saya tak masuk formula lagi. Kita nak faham daripada bahasa dia je. Ais hanya boleh tahan 4,200 joule api untuk naik 1 darjah Celsius. Dia boleh tahan 4,200. Tapi yang dia bagi 200,000. Dia boleh tahan 4,200. Dia bagi 200,000. Dia tahan ke tak tahan? Tak tahan ke? Dia tak tahan berapa kali? Kita bahagi je lah, betul? 200, kita bahagi dengan 4,200, betul? Kita kena dapat apa? Ichi, ini, asan. 47.262. 47.6. Kau tengah kata macam mana? 200,000 bagi dengan 4,200. Jangan sekian kau. 47.62 darjah Celsius. Maka ais ini akan naik suhu sebanyak 42 darjah Celsius. Ais suhu di awal-awal kosong darjah Celsius. Lepas kena api sebanyak 200,000, dia naik 47.6. Jadi air dah. Dia dah sudah cair. Boleh faham? Boleh Ini 3 minggu lepas pun kita dah ada buat. Ingat 3 minggu lepas kita dah buat pasal Maggi tu. And then girlfriend siapa tak tahu, girlfriend high school ke girlfriend ideal ke something lah. Saya tak ingat, banyak sangat girlfriend. Okay, dia masak tu, betul dia masak Maggi biarkan sejuk. Yang OTP tu. Okay, the same thing. 200,000 bagi 4,200 dapat suhu dia 47.62 darjah Celsius. Api yang sama memanaskan logam. Fatin Adriana. Berapakah suhu logam ini naik? Pandai. 200 bahagi dengan 500,000. Dapat berapa? 0.4. Nampak tak? Logam, walaupun api yang sama, ais dah cair habis dah, this metal lambat gila panas. Inilah maksud muatan haba tentu. Lain bahan ada lain ketahanan terhadap haba. Okay. Lain orang, lain ketahanan haba. Setuju dengan saya? Lain orang ada lain kesabaran. Saya dengan awak, adakah sama? Tak sama, betul? Khairul Nazri dengan Nur Natasha Irwayu, adakah sama? Tidak sama. Yang tengah playback ni pun, awak dengan saya sama tak? Tak sama juga. Okey, sama juga. Ais dengan logam tak sama. Dia orang ada nombor yang berlainan. Okey. Baik. Boleh saya padam? Saya padam. Tuntang. Baik. Now here comes the best part juga. Dalam soalan, dalam buku teks muka surat 136. Okay, dalam buku teks muka surat 136 ada satu soalan tau. Dia akan tanya. Dia macam tiba-tiba je dia tanya. Apa beza muatan haba dengan muatan haba tentu? Okay, muatan haba dengan muatan haba tentu. Sir, kita belajar muatan haba tentu je. Soalan keluar, apakah definisi muatan haba? Masya-Allah. Macam mana? Saya tak jawab. Saya tak jawab. Soalan scam saya. Saya belajar muatan haba tentu saya ajar ni, saya tak jawab. 136. Ainul Madiah, very good. Hafiz jangan hentam. Ni aku kata Hafiz jangan hentam. Kita tengok definisi yang sama, tuan-tuan. Muatan sama, haba sama, dia tak ada tentu, dia tak ada spesifik. Tentu maksudnya 1 kg. Kalau tak ada tentu, maksudnya 1 kg ke tak kisah. Dia tak kisah. Benar. So, apa yang kita akan buat? Kita akan buang. Habis. Inilah jawapan awak. Jawapan dia akan jadi jumlah haba yang diperlukan oleh sesuatu bahan. Kita tak bagi tahu dia spesifik. Macam I sayang. I sayang. Lepas tu kalau dia reply, I sayang you juga. Kita gelap kat dia. Kita tak beritahu kita sayang kat dia, kita cakap kita sayang mak kita. Dia macam ni. Muatan haba tak tentu. Kita tak spesifik kat dia pun. So tak kisahlah berapa kg. Sesuatu bahan untuk tingkat suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Siap. Jangan silap pula satu city ni, awak tukar 1 kg, yang ni awak tak letak. Tak boleh. Satu temperature mesti increase. Okay, contoh. Boleh. Muatan haba tentu. Kalau dia suruh compare, dia takkan comparekan muatan haba dengan muatan haba tentu. Dia akan comparekan muatan haba tentu dengan muatan haba pendam. Okay, muatan haba pendam sama maksud, kita akan sembang lagi. Okay. Ataupun minggu depan kita sembang. Minggu lepas kita dah sembang dah, tapi saya nak tarik balik one step. Saya nak explain lebih detail. Muatan haba tentu kita ada satu formula, nama formula dia ialah Q equals to MC theta. Q equals to MC theta. Okay. Like last 3 weeks, we have also gone through this equation, but I'm going to explain it one more time. Why? I want to explain it one more time? Because I want to. Sebab because we have time. Kita masih awal lagi, kita bercerita banyak kali. Okay. Q ini ialah haba.
Q ialah haba. Okay, Q is haba. Baik. M, apa dia? Cik Alia. M. Mass, bukan mass. Mass ataupun jisim. Jangan sebut nama mass kat sini, jisim. C, apa dia C? C, muatan haba tentu. Yes, capacity ataupun muatan haba, muatan. Saya tulis MHT boleh? Muatan haba tentu. Right. MHT. Theta, apa dia theta? Perubahan suhu. Okay. Baik. Tadi saya nampak ada soalan daripada sahabat kita. Sahabat kita tanya, "Sir, delta dengan theta sama tak?" Delta dengan theta sama tak? Okay. Delta maksudnya perubahan. Okay. Theta maksudnya perubahan suhu. Ataupun dipanggil sebagai sudut. Awak akan jumpa dalam matematik. Sir, kita belajar matematik psycho, sir. Cos theta, sin theta, sir. Theta tu perubahan suhu. Bagi yang puan nanti. Theta ni boleh ada banyak maksud. Dia boleh jadi sama ada perubahan suhu ataupun sudut. Tapi sir, kita juga belajar agak ni triangle ni dalam MS tu ada. Yang ada tu rate change tu. Ya, change adalah perubahan. Ini ialah perubahan yang besar. Ini adalah delta. Kita ada perubahan kecil, d kecil. Korang akan belajar dy dx. D delta maksudnya perubahan kecil. Okay. Lagi. Awak akan belajar ni lagi. Ini adalah summation. Hasil tambah. Summation. Okay. Sigma. Delta, theta, sigma. Sigma ada sigma kecil. Sigma. Saya belajar tulis Jawi ya tuan-tuan. Baik. Belajar benda-benda ni boleh kita buat kita apa? Boleh hantar message dengan berlapik ya. Kita nak kata apa? Hati kita dah tak sama. Perasaan kita dah tak sama seperti dulu. Jangan cakap, "You, hati anda berubah." Jangan cakap macam tu. Itu kan nampak awak sangat trash. Awak cakap, "You, hati I dah delta dah daripada sebelum ini." Kalau dia tak faham, tinggalkan dia. Dia tak cukup. Dia tak faham. Kalau perempuan bercakap lelaki sama tak? Perempuan cakap lelaki, kalau awak memang rimaskan dia, awak cakap, "You, I perasaan dah delta daripada sebelum ini." Kalau dia tak faham, tinggalkan dia. Lelaki tu tak cukup pandai untuk awak. Dia mencari yang pandai. Betul. Aduh. Okay. Baik. Boleh saya bedam? Berbalik kepada cerita ais dengan logam tadi. Apa di talian? Hello? Apa di talian tu sahabat-sahabat sekalian? Adakah ini hijack daripada Israel? Oh, Hani Syakira. Sihat ke? Hani. Doakan yang baik-baik pada sahabat kita yang berada di mana itu. Ada sedikit pergelutan yang berlaku. Okay, baik. Jom kita kira apa yang kita dapat nombor sebelum tadi, boleh? Haba yang dibekalkan sebentar tadi ialah 200,000. Kita akan guna formula Q sama dengan MC kita. Okay, Q sama dengan MC kita. Setuju dengan saya? Haba yang dibekalkan ialah 200,000. Jisim ialah jisim ais, 1 kg. C ialah 4,200. Theta kita tak tahu. Benar enggak? Benar. So, apa kita dapat? 200,000 dibahagikan dengan 4,200. Kita akan dapat sebagai 47.62 darjah Celsius. Inilah jawapan kita sebentar tadi. Setuju dengan saya? Tadi kita main congak-congak, kita main logik. Sekarang ini kita main fizik. Kalau kita boleh buat logik, of course kita boleh buat fizik. Fizik just kita tambah formula, kita masukkan nilai. Okay. Kita tengok pula pada ni. Q equal MC theta. Q, MC theta. Aku dah macam ni dah tulis. Kalau tak faham lagi, aku bagi semua orang. Q, 200,000. Okay. M dia berapa? 1 kg. C dia berapa? 500. Kita tak tahu. Campak bahagi, kita akan dapat berapa? 0.4 darjah Celsius. Itulah dia. Faham? Okay, ini saya nak tunjuk macam mana kita nak guna equation. Dan Sari Zikri, awak ada COD. Nanti sampai call COD. 200,000 datang dari mana? 200,000 haba yang kita bagikan. Api yang kita bagi. Okay, api yang kita panaskan tadi. Ingat tak tadi api yang besar saya lukis tadi? Kalau tak bagi haba, sir, very good question. Kalau tak bagi haba, adakah dia akan cair? Tak. Ais, kalau tak ada haba, dia tak cair. Letak dalam ais. Haba tak ada. Sejuk. Okay. Ais bila kita letak kat room temperature, letak kat suhu bilik panas tak? Panas kan? Untuk ais tu 0 darjah Celsius. Suhu bilik
37. Panasnya. Cair. Q sama dengan PT. Formula apa pula? Itu adalah formula elektrik. Very good question. Sekejap Boleh saya proceed kepada belah sini? Boleh. Soalan akan bagi macam ni pula. Okay. Soalan akan bagi. Apakah ini? Topik ni adalah topik yang antara paling best dalam hidup saya. Sebab topik ni dia sangat related dengan kehidupan kita. Sangat-sangat related. Ini adalah ceret. Orang boleh hang. Water heater. Tak cukup. Aduh. Water heater. Sebut ceret mana? Aku dah faham. Okay, awak Kelantan ke Cik Gana? Kelantan. Candy? Periuk? Candy. Betul ke? Kau jangan main-main. Candy. Wah. Candy. Candy. Mana air? Letak mana air? So, semua akan buat benda. Semua akan letak air. Dia letak air dalam ni. Dia letak air dalam ni 2 kg air. Letak 2 kg air. Kita pergi mana air? Okey. Baik. Andai di bawah kereta air ini, awak boleh tengok sekarang ni juga awak pergi ambil mana air mak awak. Awak pergi ambil, nak buat apa tu? Belajar fizik mak. Membuka, tengok dalam ni. Ini nama dia heating filament. Heating filament ataupun filament pemanas. Filament pemanas. Comel lah kau. Okey, apa fungsi filament pemanas ni? Nak panaskan air lah. Baik. So, kita boleh air ada muatan haba tentu sebanyak 4,200 Joule per kg per darjah Celsius. Okay. Baik. Andai suhu awal air ini ialah 25 darjah Celsius, dipanaskan sehingga suhu air dia ialah 75 darjah Celsius. Berapakah jumlah haba yang dibekalkan? Faham tak maksud saya? Okay? Awak tengok ceret air, awak letak air, awak on switch, driver on switch. Dia akan buat bunyi macam mana tau? Kau jangan berkejut sangat, kau macam tak nak masak air pula. Saya memang kalau suka masak air, saya suka bunyi tu. Okey, sambil-sambil tu saya akan kira berapa saat dia masak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so bila dia panas sampai 25 sampai 75, boleh tak kita kira haba dia? Boleh kan? So, macam mana nak kira haba dia? Sahabat-sahabat sekalian, kita akan guna Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta. Saya nak tanya awak, M, berapakah jisim air yang kita guna? 2 kg benar? 2 kg. Berapakah muatan haba tentu air? Come on, best ni. Awak boleh jawab ni. 4,200, cantik. Joule per kg, mantap. Okey. Theta, berapakah perubahan suhu? 75 tolak 25, kita akan dapat 50. Ingat perubahan suhu mesti yang besar tolak yang kecil, yang akhir tolak yang awal. Okey. So, kita darabkan semua sekali, kita akan dapat jawapan sebagai berapa? 4,000. Okey, dapat tak? Abang-abang kakak sekalian. 42,000. Nice. Kita nak make sure kita betul. Okay, dengar semua student fizik saya. Okay. Skill yang saya nak sampaikan kepada awak sangat penting, iaitu skill unit. Okay. Skill unit ni akan menyelamatkan kita dalam semua apa-apa jenis soalan. Iaitu kena make sure in the end unit kita dapat mesti betul. kg, potong per kg, potong. Nampak? Per kg. Darjah Celsius, potong. Darjah Celsius, potong. Tinggal apa? Tinggal Joule. Okay. Ingat, awak kalau tulis nombor saja, salah terus, rugi. Okay. Girlfriend boleh dicari, unit cara ganti. Ini sangat penting. And if you can write like this, you can write the whole answer like this, you will get the full mark. Bermaksud 4,200, 420,000 ini ialah jumlah haba yang dibekalkan oleh filament. 420,000 Joule. Ingat tak tadi yang saya kira buat dia panas? Kita kira berapa lama dia masak. Okay. Masak dia guna sebanyak contoh 5 minit. Okay, 5 minit. Berapa saat? 5 darab 60, 300 saat. Susah. Apa fungsi kira tu, sir? Saya taklah kira sampai 5 minit. Saya tidur nanti. Saya kira sampai 30 pun saya give up dah. Saya buka phone lah. Okay. Sebab kita boleh kira berapa banyak tenaga elektrik yang kita guna. Berbalik pada soalan sahabat kita, apa Q sama dengan PT bila nak guna, sir? Ini adalah satu lagi formula dipanggil sebagai formula power, kuasa elektrik sama dengan tenaga haba bagi dengan masa. Kadar penggunaan tenaga haba. Oh, jadi haba yang kita gunakan ialah 4,200 Joule. Okey, dibahagikan dengan masa dia berapa? 300. Maka awak akan potong bahagi
bagikan dengan 31400, awak akan dapat 1400 watt. Kalau awak perasan, semua alat pemanas iron. Awak pergi ambil iron. Awak pergi ambil tengok hair dryer, microwave, oven, water heater. Mereka akan tulis dekat sini 24 watt ke, 120 watt ke. What? Apa maksud watt, sahabat-sahabat sekalian? Watt bermaksud kuasa. Formula untuk watt ialah P sama dengan QT. Bila awak ada P, awak ada masa, awak boleh cari Q. So actually babe, you can do this at home dan awak boleh mahirkan fizik dengan just snap bila awak applykan dalam kehidupan harian. Okay, ini yang saya panggil dia sebagai study smart. Yeah. Ingat, skill study smart ni dia by training. By training macam mana kita apply dengan kehidupan harian. When you can apply your what you learn during your life, insya-Allah dia lagi senang awak nak faham. Okay. Guys, berikan tepukan pada diri anda. Congratulations boys and girls, I'm proud of you boys. Girls. Boys and girls, that's all from me, yourself Faiz. See you guys around. Have a nice weekend. Siapa kata kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mana hai?